Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atira binti Zulkifli dan nombor matrik saya ialah 289609. Sekarang saya akan memulakan pembentanan dengan menerangkan apa itu COVID-19. COVID-19 atau coronavirus ialah satu penyakit yang disebabkan oleh satu virus baru yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan ialah di Wuhan, China pada Disember 2019. Terdapat banyak kes kematian yang telah dilaporkan akibat penyakit itu pada masa itu dan kes ini semakin hari semakin meningkat. Virus ini boleh berjangkit kepada seseorang dengan cara yang sama seperti penyakit influenza, iaitu melalui batuk dan bersin. Antara gejala lain yang boleh dianggap mempunyai penyakit ini ialah demam, sesama, sakit tekak dan sesak nafas. Masa pendedahan penyakit ini biasanya berlaku dalam 5 hari ke 14 hari. Oleh itu, pesakit perlulah mengasingkan diri mereka dari berjumpa sesiapa selama 14 hari itu untuk mengelakkan risiko penyebaran virus ini kerana virus ini boleh dijangkiti dalam masa yang singkat. Risiko jangkitan ini lebih tinggi kepada warga emas, kanak-kanak yang berumur bawah setahun dan orang yang menghadapi penyakit diabetes dan kencing manis. Hal ini kerana sistem imunisasi badan mereka sudah lemah. Dengan itu, mereka mudah dijangkiti virus ini. Oleh itu, masyarakat perlulah mengambil langkah berjaga-jaga dengan selalu membasuh tangan, memakai pelitup muka semasa bersin atau batuk dan menjaga jarak dengan orang lain. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentanan ini kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zalifah Afsah binti Mat Zainal 286255. Seterusnya kita akan masuk pada topik politik. Pada topik ini kita akan membincangkan mengenai kesan dan cabaran ketika pandemik COVID-19 berlangsung. Sama ada ia akan memberi faedah ataupun keburukan kepada rakyat Malaysia pada penularan COVID-19 ini berlangsung. Mari kita lihat. Penyebaran COVID-19 telah memberi impak yang sangat besar kepada kerajaan dalam sesebuah negara. Bagi mengekalkan kestabilan politik dan keselamatan rakyat, peranan seorang pemimpin perlu dikendalikan secara rasional dan bertanggungjawab apabila berhadapan dengan situasi sebegini rupa. Sebagai contoh, masyarakat Malaysia telah terjejas oleh wabak COVID-19 dalam pelbagai aspek termasuk politik, ekonomi, sosial dan lain-lain lagi. Hal ini kerana ia telah memberi kesan kepada semua kaum, tidak kira agama, warna kulit dan status sosioekonomi dalam sesebuah negara. Kesan pandemik COVID-19 ini telah banyak menyumbangkan kepada aspek negatif kepada masyarakat Malaysia berbanding dengan aspek positif. Kesan yang pertama adalah persidangan parlimen menjadi terhad serta ditaburkan. Hal ini disebabkan adanya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang bermula daripada 18 Mac 2020. Selain itu, pada tarikh 11 Januari hingga 1 Ogos 2021 telah diisytiharkan Proklamasi Darurat 2021. Di samping itu, terdapat juga kelebihan yang diperolehi, iaitu ia dapat menjaga keselamatan semua pihak dan dapat mengurangkan masalah penularan COVID-19 ini. Di samping itu, terdapat juga kelemahan yang berlaku, iaitu Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak dapat bersidang serta pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil tidak dapat diadakan dalam tempoh darurat. Kesan yang kedua ialah tidak semua parti politik boleh mengajukan atau mengadakan perhimpunan agung secara terbuka. Hal ini kerana perhimpunan agung politik harus menggunakan cara lain ataupun alternatif lain untuk mempromosikan parti mereka, iaitu dengan menggunakan teknologi digital yang merupakan norma baru dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Kelebihannya, ia dapat mengelakkan daripada berlakunya kluster baru yang lebih teruk. Ia juga dapat memanfaatkan teknologi digital sebagai media komunikasi antara pemimpin dan ahli parti yang lain. Tapi terdapat juga kelemahan yang berlaku, iaitu pilihan raya yang diadakan tidak banyak mendapat sambutan kerana rakyat Malaysia lebih cemas menghadapi COVID-19 daripada mengikuti perkembangan pilihan raya pada ketika itu. Kesan yang terakhir adalah penutupan hampir semua sektor perniagaan yang disebabkan kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Ketidakstabilan politik menjadi punca krisis ekonomi berlaku. Namun dalam pada masa yang sama, terdapat juga kelebihan yang berlaku, iaitu kerajaan dapat membantu rakyat yang mengalami kesusahan. Sebagai contoh, pada ketika era zaman pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau telah mengadakan satu pelan pemulihan kepada rakyat yang menghadapi kesusahan, iaitu pelan pemulihan negara, peralihan
peralihan PKP secara berperingkat merangkumi 4 fasa dan adanya keadaan penularan COVID-19 dalam komuniti. Yang kedua, keupayaan sistem kesihatan awam. Yang ketiga, tahap populasi yang dilindungi. Namun di samping itu terdapat juga keburukan yang diperolehi, antaranya adalah ekonomi negara semakin menyesat. Seterusnya, kos perbelanjaan negara yang semakin meningkat dan tinggi. Yang terakhir adalah negara mengalami penurunan saham tempatan dan antarabangsa disebabkan adanya krisis ekonomi yang berlaku. Seterusnya, kita pergi kepada cabaran politik Malaysia sepanjang COVID-19. Pelbagai cabaran politik yang muncul di Malaysia semasa COVID-19 menular. Banyak masalah yang timbul sama ada dari aspek politik, ekonomi dan sosial kepada Malaysia dan juga dunia. Sepatutnya tahun 2020 ini menjadi tahun yang baik dan bermakna untuk Malaysia kerana ia telah disenaraikan sebagai antara negara yang maju. Tetapi sebaliknya, tahun 2020 ini telah menjadi tahun yang amat menyedihkan bagi rakyat Malaysia. Mari kita huraikan satu persatu. Apabila politik Malaysia dikelilingi oleh parti politik seperti ketika era pentadbiran Pakatan Harapan yang kian jatuh, salah satu kesukaran politik ialah ia mungkin sering diperhatikan. Hal ini disebabkan sebilangan besar pengubahan undang-undang yang telah berpaling tadah kepada parti lain, serta ia telah menimbulkan rasa tidak percaya kepada parti sendiri yang menyebabkan rasa tidak puas hati berlaku. Hal ini dapat dilihat ketika pilihan raya di Sabah yang terdiri daripada parti pembangkang dan kerajaan. Pilihan raya negeri ini telah menyebabkan peningkatan yang ketara dalam kes COVID-19 di Malaysia. Ia telah menjadikan kehidupan rakyat di Malaysia tidak menyenangkan. Pihak tertentu telah mengambil tindakan untuk menghentikan wabak ini daripada merebak. Jadi, masalah politik ini timbul bukan sahaja semasa pilihan raya negeri di Sabah. Malah, sebelum pilihan raya ini berlaku, terdapat juga pilihan raya kecil yang telah diadakan di seluruh negeri. Cabaran yang seterusnya adalah pergolakan semasa pelantikan Perdana Menteri. Apabila Pakatan Harapan gagal, maka Parti Pakatan Nasional iaitu pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin pula mengambil alih kerajaan. Ramai ahli politik yang tidak bersetuju dengan keputusan muktamar untuk memilih Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia kerana menerima undian yang kecil, walaupun pada hakikatnya ini bukanlah masalah di bawah sistem demokrasi Malaysia. Walaupun dilantik dalam tempoh pergolakan politik negara, Tan Sri Muhyiddin telah membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang berkebolehan, terutamanya semasa isu COVID-19 mula meningkat. Ia dapat dibuktikan bahawa di bawah pimpinannya pada ketika itu, rakyat dapat hidup dengan aman dan harmoni tanpa sebarang halangan dan kekalangan, walaupun pelaksanaan perintah kawalan pergerakan di negara kita tidak menyebabkan kebeluran atau penderitaan dalam kalangan penduduk seperti yang telah berlaku di negara-negara luar. Akhir sekali, ahli politik harus mengetepikan ego mereka. Hal ini kerana ia dapat menyebabkan ketidakketentuan politik Malaysia akan berlarutan walaupun Yang di-Pertuan Agong menerima pakai titah darurat. Ini adalah kerana untuk menamatkan sebarang permainan yang dimainkan oleh ahli politik yang hanya mencari kuasa semata-mata untuk memajukan kepentingan peribadi mereka dengan mengorbankan isu lain atau keperluan rakyat. Akibatnya, dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini yang semakin meningkat dengan pantas, semua ahli politik harus mengubah cara pemikiran dan hidup mereka dan harus memberi tumpuan yang lebih cakna kepada nasib rakyat di Malaysia. Terusnya, kita pergi kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mujahid bin Muhammad Zaki, nombor metrik 286620. Seterusnya, saya akan menceritakan mengenai kesan dan cabaran COVID-19 kepada negara kita, terutamanya dalam aspek ekonomi. Pertama, saya akan menceritakan mengenai maksud ekonomi. Ekonomi ialah domen sosial yang menekankan amalan, wacana dan ekspresi bahan yang berkaitan dengan pengeluaran, penggunaan dan pengurusan sumber manusia. Ejen ekonomi boleh terdiri daripada individu, perniagaan, organisasi dan kerajaan. Transaksi ekonomi berlaku apabila dua kumpulan atau pihak bersetuju dengan nilai atau harga barangan atau perkhidmatan yang diuruskan, dan biasanya ekonomi ini dinyatakan dalam mata wang tertentu. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai kesan COVID-19 kepada ekonomi negara, di mana kita boleh pecahkan kepada tiga isi utama, iaitu penurunan nilai mata wang ringgit dan KDNK negara, yang kedua pelbagai sektor ditutup, dan yang ketiga adalah kejatuhan pasaran saham. Yang pertama adalah penurunan nilai mata wang ringgit dan KDNK negara. Pandemik COVID-19 di Malaysia telah memberi kesan besar terhadap ekonomi Malaysia, termasuk penurunan nilai ringgit Malaysia dan penurunan keluaran dalam negara kasar, iaitu KDNK. Pelaburan Standard Aberdeen Malaysia juga meramalkan bahawa nilai ringgit Malaysia akan semakin lemah disebabkan oleh suasana pandemik yang telah mengawal dunia berserta dengan krisis politik Malaysia 2020. Pada 11 Februari 2021 dilaporkan bahawa produk domestik kasar KDNK Malaysia telah menyusut kepada 3.4% pada suku keempat tahun lalu. Di samping itu, ekonomi Malaysia turut menyusut sebanyak 5.6% sepanjang tahun 2020, lalu mencatatkan prestasi terburuk sejak krisis kewangan Asia pada tahun 1998. Manakala isi yang kedua pula adalah pelbagai sektor ditutup. Wabak ini juga
telah memberi kesan buruk kepada beberapa sektor utama termasuklah sektor hiburan, sektor peruncitan, sektor perhotelan dan sektor pelancongan. Selain kekurangan barang dan perkhidmatan, banyak perniagaan terpaksa membiasakan diri dengan konsep penjarakan sosial serta perintah berkurung yang mempengaruhi operasi dan pendapatan mereka. Pandemik ini juga menarik perhatian terhadap keselamatan di tempat kerja dan eksploitasi pekerja migran yang bekerja di industri Malaysia. Dan isi yang ketiga ialah kejatuhan pasaran saham. Pasaran saham di Bursa Saham Malaysia jatuh semasa pandemik tak kala para pelabur menjual sekuriti kerana jangkaan kesan ekonomi berikutan dengan virus COVID tersebut. Bersama dengan pasaran saham yang sedang membangun dan dijangka kekal sebegitu sehingga Jun 2020. Dengan negara China sebagai rakan dagangan terbesar Malaysia, ekonomi negara China itu juga turut terjejas secara langsung dan para pakar ekonomi telah memberikan amaran bahawa pandemik kali ini iaitu pandemik virus COVID-19 yang berpanjangan akan dapat memberi kesan yang ketara terhadap KDNK negara. Seterusnya, kita beralih kepada perubahan yang dialami oleh negara. Yang pertama adalah ekonomi dalam negara, iaitu banyak perniagaan-perniagaan di dalam negara terpaksa ditutup akibat daripada COVID-19. Contoh perniagaan yang berskala besar maupun perniagaan yang berskala kecil. Dan yang kedua adalah sektor pelancongan. Sektor ini merupakan sektor yang penting dan ditutup akibat daripada COVID-19, iaitu Malaysia telah menyekat kemasukan warga asing dan pelancong dari negara luar supaya dapat mengawal rangkaian COVID-19. Dan yang ketiga adalah sektor pembuatan. Sektor pembuatan merupakan sektor yang paling banyak menyumbang kepada pendapatan ekonomi Malaysia. Akibat daripada COVID-19, Malaysia telah hilang jutaan ringgit maupun berbilion-bilion ringgit sehari akibat daripada penutupan sektor-sektor yang besar ini. Dan yang keempat adalah sektor yang keempat dan yang terakhir adalah sektor logistik. Jika kita lihat di dalam sektor logistik ini, ia juga melibatkan sektor pelabuhan, iaitu tidak semua benda boleh didagangkan secara atas talian. Oleh itu, banyak perkara yang tidak dapat dipasarkan ke luar negara akibat daripada COVID-19. Selamat petang datang kawan-kawan sekalian. Nama saya Lokan. Majlis nombor saya ialah 286796. Sekarang saya akan menjelaskan kesan pandemik COVID-19 dalam bidang sosial. Pandemik COVID-19 telah berdampak pada politik dan ekonomi negara serta aspek sosial masyarakat. Hal ini telah membawa perubahan dan gaya hidup masyarakat setiap hari yang berbeza dari sebelumnya, seperti pekerjaan, mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran, pendidikan, kesehatan, keselamatan, kebajikan, keagamaan dan hubungan sosial. Saya akan menerangkan kesan positif dan negatif dalam 4 sektor, yaitu sektor pendidikan, keselamatan, pekerjaan, dan kesehatan. Antara kesan positif dalam sektor pendidikan adalah guru-guru dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam mengajar secara atas talian, manakala kesan negatif adalah mengurangkan komunikasi. Selain itu, kata jenayah dan kemalangan jalan raya yang lebih rendah merupakan kesan positif dalam sektor keselamatan. Walau bagaimanapun, pandemi COVID-19 telah menyebabkan kes penyembuhan meningkat. Seterusnya, kesan baik pandemi COVID-19 dari aspek sosial termasuklah semakin ramai pekerja yang berdikari telah dilahirkan dalam sektor pekerjaan. Selain daripada kesan baik, pandemi COVID-19 juga membawa kesan buruk dalam sektor pekerjaan. Salah satu kesan buruk terhadap sektor pekerjaan adalah kadar pengangguran meningkat. Akhir sekali, pandemi COVID-19 juga bawa kesan baik dalam sektor kesehatan. Salah satu faedah adalah penduduk yang sibuk dengan pekerjaan boleh mengambil kesempatan ini untuk berehat. Walau bagaimanapun, kebanyakan orang juga mengalami tekanan mental dan emosi disebabkan oleh pandemi COVID-19. Jadi, jelaslah bahawa pandemi COVID-19 telah membawa kesan baik dan kesan buruk dalam bidang sosial. Kesimpulannya, COVID-19 adalah epidemi global. Ekspresi epidemik mungkin berbeza dari satu negara ke negara lain. Hal ini mungkin terkait dengan genetik virus, karakteristik populasi yang terjejas, perilaku populasi, dan reaksi negara terhadap krisis. Di sini, kami memperkenalkan cabaran dan tindak balas Malaysia terhadap epidemi ini dan berharap dapat berbagi pengalaman kami yang merupakan pelajaran bagi orang lain. Malaysia sebagai negara berkembang dengan sumber daya terbatas menghadapi cabaran yang semakin meningkat dalam menangani krisis. Malaysia memulakan fasa peralihan endemik pada 1 April 2022. Hal ini boleh dicapai kerana keberkesanan program vaksinasi COVID-19 dan sistem penjagaan kesihatan yang diurus dengan baik. Namun, dengan kerjasama antara lembaga pemerintah dan masyarakat, negara berhasil mengatasi 2 gelombang pertama wabak.